لن أنحني لن أنجني لن أركنا. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikut. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. بنا بالهدى يا رسول السلام ويا مرسل رحمة للأنام. عليك الصلاة وعليك السلام وصحبك والتابعين الكرام. إنا بالهدى نحن جند الهدى سنبكي على الأرض طول المدى. بذلنا الدماء وارتضينا الرجاء لنشر الهدى يا رسول السلام. يا مصطفى رسول الله يا سندي يا سيدي صلوا 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 صلوا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصحبه محمد.
إنا بالهدى نحن جند الهدى سنبقي على الوعد طول المدى بذلنا الدماء وارتضينا الردى لنشر الهدى يا رسول السلام يا شافعي خذ بيدي يا رسول الله حبيب الله هو الهادي البشير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصحبه محمد وسلم على سيدنا محمد وآله محمد. Istimewa Maulidun Rasul di Radio IKIM. Dengarkan alunan lagu selawat Ya Badrut Tamam, nyanyian penyampai-penyampai Radio IKIM, eksklusif di Radio IKIM dan YouTube IKIM Media. Khamis, 6 Oktober 2022, jam 9 malam. Semarak Cinta Rasul di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Faham. Langkah pertama, labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Jadi Pharma untuk anak-anak. Jadi Pharma untuk ibu bapa. Vitamin C Gummy tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155 0377347155. Jadi Pharma dengan Jadi Pharma. Jadi Pharma semesti Jadi Pharma. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'aba idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada semua pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia atau IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersama-sama dengan semua pendengar Radio IKIM untuk bertalaqi kitab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kitab yang saya pilih untuk menjadi satu kajian bersama adalah Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Al-Ustaz Muhammad Darus Sanawi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan keberkatan kepada penulis dan juga penterjemah, dan juga buku ini diterbitkan oleh Dewan Pustaka Fajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada semua yang terlibat di dalam penerbitan buku Fiqhu As-Sirah. Ini adalah merupakan pertemuan pertama di dalam kelas Fiqhu As-Sirah yang diterbitkan oleh Al-Ustaz Mahathir Shahruddin, dan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada minda kita dan kepada hati kita untuk dapat memahami akan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagai permulaan kepada talaqi kitab ini, bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan moga-moga Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan surat Al-Fatihah ini membuka hati dan minda kita untuk dapat memahami dan menghayati serta meneladani kepada sirah dan juga akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dahulu bila mana ingin membuka kitab yang baru dan satu tajuk yang baru ataupun satu ilmu yang baru, diajarkan kepada anak murid mereka, terlebih dahulu mereka akan memberikan ulasan dan pengenalan tentang ilmu tersebut dan latar belakangnya. Oleh karena itu adalah merupakan satu bait yang masyhur di kalangan para ulama bila mana ingin mengkaji tentang satu kitab yang baru adalah inna mabadi'a kulli fannin 'ashara al-haddu wal mawdu'u thumma as-samara wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismu wal istimdadu hukmu syari'. Sesungguhnya dasar-dasar setiap ilmu itu ada 10. Al-haddu, arti atau definisi, al-mawdu'u, tajuk, thumma as-samara, dan juga buahnya. Kemudian wanisbatun, yakni kaitannya dengan ilmu syariah, wa fadluhu, dan keutamaannya, wal wadi', dan siapa yang meletakkan ilmu tersebut, wal ismu, nama kepada ilmu itu, wal istimdadu, reference atau rujukan kepada ilmu tersebut, hukmu syari', dan juga apakah hukum syarak tentang mempelajari ilmu tersebut. Saya ingin bahas satu-satu daripada 10 perkara yang disebutkan ini berkenaan dengan definisi. Yang pertama adalah definisi kepada ilmu sirah. Ilmu sirah adalah ilmu yang mengkaji tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara detail, bermula daripada kelahirannya, pertumbuhannya,
atau perkembangannya sehingga beliau kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menyangkut kepada kehidupan baginda Rasulullah bermula daripada lahirnya, kemudian di masa kanak-kanaknya, di masa mudanya, kemudian perkahwinannya, perniagaannya, hubungannya dengan ahli kerabatnya ataupun orang-orang yang berada di sekelilingnya, akhlaknya, peperangannya, kehidupan bersama di dalam ahli keluarganya, kesemuanya itu adalah bahagian daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu definisinya, maka tajuk utama yang ada di dalam ilmu tersebut adalah membahas tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketiga adalah buah daripada mengkaji ilmu sirah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapat petunjuk dan hidayah daripada sirah Nabi Muhammad tersebut untuk dapat mengikuti dan meneladani kepada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang keempat adalah apakah kaitan ilmu sirah dengan syariat yang datang dengannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah ilmu sirah itu adalah bahagian daripada ilmu syariah, oleh kerana di dalamnya adalah menceritakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ataupun juga tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian ilmu sirah itu adalah mempunyai hubung kait yang erat atau mempunyai kaitan yang langsung dengan nas-nas yang tetap dan sahih, yaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keutamaan mengkaji dan mempelajari ilmu sirah adalah ilmu yang sangat tinggi dan mulia, kerana yang dibahas di situ tentang seorang insan yang mulia juga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah siapakah yang pertama meletakkan mentadwin kepada ilmu sirah itu. Ada pelbagai pandangan siapakah ulama pertama yang menyusun kepada ilmu sirah dan bilakah ilmu sirah itu disusun. Maka di sini daripada apa rujukan yang saya dapati berkenaan dengan siapakah pertama orang yang mentadwin kepada ilmu sirah, mengumpulkan ilmu sirah, yaitu seorang bernama Abban ibn Uthman ibn Affan, anak kepada Sayyidina Uthman ibn Affan. Pertama yang menuliskan ilmu sirah itu adalah Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Yang pertama menuliskan ilmu sirah adalah Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam, yang meninggal pada tahun 92 daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Abban ibn Uthman ibn Affan, anak kepada Sayyidina Uthman ibn Affan, yang meninggal dunia pada tahun 105 daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Wahab ibn Munabbih, yaitu pada tahun 110 daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut penulis Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, bahwasanya tulisan ini tidak didapati secara yang original, akan tetapi ada satu yang ada di Jerman, yaitu karangan dan tulisan Wahab ibn Munabbih. Daripada sekian penulis sirah, baik pada kurun yang pertama dan kurun setelahnya, yang hanya dapat kita dapati dalam bentuk tulisan adalah apa yang ditulis oleh Muhammad ibn Ishaq, yang cukup masyhur sebagai penulis kepada sirah, yang tentunya beliau menukil daripada penulis-penulis sebelumnya seperti Urwah ibn Zubair ataupun Abban ibn Uthman ibn Affan, dan juga Imam Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri,
penulis hadis dan juga pengumpul hadis dan juga pengumpul atau penulis kepada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Imam Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri ini mendapat amanah daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan ilmu-ilmu hadis. Sebagaimana saya katakan bahwasanya daripada sekian penulis ini yang hanya dapat dikumpulkan dan ada rujukannya sehingga zaman sekarang ini adalah tulisan daripada Muhammad ibn Ishaq. Adapun yang lainnya daripada Urwah ibn Zubair dan juga Abban ibn Uthman ibn Affan, manuskripnya tidak dijumpai, hanya apa yang ada di dalam tulisan Muhammad ibn Ishaq dan juga setelahnya Ibn Hisham dan seterusnya. Berkenaan dengan reference atau maraji' daripada ilmu sirah itu ada 3. Yakni diambil daripada manakah ilmu sirah itu? Ilmu sirah diambil daripada 3 rujukan utama. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, yang ketiga adalah Ar-Ruwah. Ar-Ruwah bermakna penulis sirah yang pertama yang saya sebutkan tadi. Semua para penulis-penulis itu menukil daripada ulama yang sebelumnya, sehingga ke zaman kita sekarang ini tiada seorang yang menulis sirah melainkan akan menukil daripada ulama yang sebelumnya yang mendapati akan kehidupan dan juga sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan para as-sahabah dan juga tabi'in dan juga seterusnya. Apakah hukum mempelajari ilmu sirah? Di dalam syariat Islam, mengkaji ilmu sirah ini adalah merupakan fardu kifayah. Fardu kifayah untuk mengetahui secara keseluruhannya, akan tetapi akan menjadi fardu ain bila mana berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib dalam kehidupan kita, maka mengkaji dan mempelajari ilmu sirah itu adalah menjadi fardu ain, disebabkan oleh kerana apa yang kita lakukan tidak akan benar dan tidak betul bila mana tidak meniru dan meneladani daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 10 perkara ini yang berkaitan dengan latar belakang ilmu sirah. Lalu apakah perbezaan antara ilmu sirah dengan ilmu hadis? Pada hakikatnya, penulisan ilmu hadis itu yang ditulis pertama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang kita ada berbeza pandangan bilakah ilmu hadis itu ditulis. Kalau tadi saya katakan bahwasanya Al-Imam Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri adalah pengumpul pertama daripada ilmu hadis di zaman Umar bin Abdul Aziz, dalam bentuk tadwinnya, yakni dikumpulkan dengan begitu banyak tanpa mengambil kira tentang sanad dan juga rijalul isnad itu sendiri. Dikumpulkan semua karena khawatir akan hilangnya hadis itu sendiri dan juga banyaknya pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab ketika ketika mempunyai kepentingan tersendiri kepada ideologi mereka, pandangan mereka, aliran mereka, maka sebahagian daripada mereka memalsukan kepada hadis-hadis. Maka dengan demikian Umar bin Abdul Aziz khawatir akan adanya kekeliruan di dalam hukum syara ini, memerintahkan kepada memerintahkan kepada Al-Imam Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis itu di zaman beliau. Tetapi pada hakikatnya kumpulan-kumpulan hadis ini sudah pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam sabdanya beliau bersabda ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kami mengingati kamu ini manusia dan yang mempunyai sifat-sifat seperti mana manusia yang lain, ada marah, ada lupa dan lain sebagainya. Bagaimanakah dengan apa-apa yang disampaikan oleh kamu?" Maka Nabi bersabda kepada sahabat itu, "Uktub,
tulislah apa saja yang keluar daripada lisan aku, sesungguhnya tidak keluar daripada ini, yakni memberi isyarat kepada lidahnya, illal haq, kecuali benar. Perintah Nabi, uktub. Dalam hal ini Nabi memerintahkan untuk menulis kepada sahabat itu, khas kepada sahabat tersebut, karena dia mampu untuk menuliskan hadis-hadis Nabi SAW dan tidak bercampur dengan penulisan kepada Al-Quranul Karim. Dan penulisan hadis ini daripada beberapa hadis yang dapat kita semak, Nabi SAW pernah bersabda, jangan kamu menulis kecuali Al-Quran. Dalam hadis yang tadi saya sebutkan, tulislah apa yang keluar daripada lidahku ini, sesungguhnya tidak keluar daripadanya kecuali yang benar. Jadi macam mana? Macam ada kontradiksi antara perintah untuk jangan menulis kecuali Quran dan perintah yang kedua adalah tulislah apa saja yang keluar daripada lisan Nabi. Al-ulama mengatakan bahwasanya antara dua hadis ini tiada pertembungan, melainkan hadis yang pertama yang melarang untuk penulisan selain daripada Al-Quran, yaitu di masa keadaan pada waktu itu tidak mengizinkan kepada penulisan selain kepada Al-Quranul Karim, kerana masih as-sahabah berada dalam tahap awal keimanan mereka dengan Nabi SAW, dan Nabi khawatir akan percampuran antara Quran dengan hadis, maka Nabi melarang untuk menulis selain daripada Al-Quranul Karim. Akan tetapi ketika para sahabat semakin mantap imannya dan semakin paham akan nas-nas Al-Quranul Karim, maka Nabi SAW mengizinkan kepada sebahagian daripada para sahabat untuk menuliskan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dengan demikian tiada pertembungan antara dua hadis, hanya saja keadaan dan zamannya yang berbeza antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Bila mana kita memahami penulisan hadis itu bermula di zaman Nabi SAW, maka dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan kalau ilmu hadis itu lebih dahulu berbandingkan kepada ilmu as-sirah, atau hadis itu pengumpulannya lebih mendahului kepada ilmu as-sirah. Walaupun saya katakan bahwasanya pada hakikatnya yang ada di dalam pengumpulan hadis itu terkandung di dalamnya tentang sirah, akan tetapi tidak terpisahkan antara dua ilmu ini kecuali setelah beberapa tahun kemudian, atau pada abad permulaan abad yang kedua, yaitu yang dituliskan oleh ulama-ulama yang saya sebutkan sebentar tadi. Permulaan pentadwinan kepada ilmu sirah tersebut adalah bermula pada penghujung abad yang pertama dan permulaan pada abad yang kedua. Yang saya katakan juga bahwasanya penulisan pada penghujung abad yang pertama ini tidak dijumpai naskahnya, melainkan penulisan Muhammad ibn Ishaq yang hingga hari ini menjadi rujukan utama kepada ilmu-ilmu as-sirah. Apakah kaitan ilmu sirah dengan ilmu at-tarikh, ilmu sejarah? Ada perbezaannya antara ilmu sirah dengan ilmu sejarah, walaupun ilmu sirah itu termasuk di dalam ilmu sejarah, tetapi ilmu sejarah lebih luas berbandingkan kepada ilmu sirah. Perbezaannya adalah ilmu sejarah ini merangkumi segala sejarah tanpa menitik beratkan tentang sanad. Akan tetapi ilmu sirah itu adalah ilmu yang khas hanya berkaitan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ianya adalah bersandarkan kepada sanad, oleh kerana menceritakan tentang Nabi ini menjadi sumber hukum di dalam syariat Islam. Maka sumber hukum ini mestilah benar dan kuat sanadnya untuk menjadi pegangan kepada umat Islam sepanjang zaman berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu ilmu sirah itu adalah ilmu mengkaji tentang Nabi Muhammad SAW, dan juga mestinya adanya sanad untuk menjadi rujukan dalam sumber hukum syariat al-Islam. Perkara yang kedua adalah perbezaan antara ilmu sirah dengan ilmu sejarah. Ilmu sejarah bersifat general, mungkin bersifat satu cerita sahaja,
Akan tetapi ilmu sirah ini mempunyai makna yang lebih dalam dan lebih bermakna, iaitu mengkaji ilmu sirah ini adalah disertai dengan penuh penghayatan kepada kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani kepada akhlak dan perilaku baginda Rasulullah. Oleh sebab itu ilmu sirah tidak dinamakan ilmu sejarah, tapi dikatakan ilmu sirah. Yakni sirah artinya salah satu maknanya adalah sirah daripada sair, yakni perjalanan. Yang dimaksudkan adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita dapat berjalan di jalan yang telah dijalani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar tadi saya sudah bahaskan berkenaan dengan 10 perkara yang berkaitan dengan ilmu sirah itu, dan kaitan ilmu sirah dengan ilmu hadis, dan juga kaitan ilmu sirah dengan ilmu sejarah. Saya akan berpindah kepada satu poin yang sangat penting juga tentang perkembangan ilmu sirah, dan saya akan akhiri dengan hikmah kita mempelajari ilmu sirah. Ilmu sirah ini adalah berkembang tentunya setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pelbagai bentuk para ulama itu menulis tentang ilmu as-sirah. Bila mana saya kemukakan tadi tentang perbezaan ilmu sirah dengan ilmu sejarah, itu adalah ilmu sirah itu ditulis bersandarkan kepada sumber yang asli dan tepat dan benar, yaitu sanad, oleh kerana mengkaji tentang seorang insan, dan dia bukan hanya insan biasa, tapi insan yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang wahyu ini adalah menjadi sumber hukum kepada umat manusia sepanjang zaman. Tentunya mengkaji seseorang yang seumpama ini berbeza dengan mengkaji insan-insan yang biasa. Maka dengan demikian, perkembangan yang pertama atau manhaj yang pertama di dalam penulisan ilmu sirah itu para as-sahabah ataupun para tabi'in yang menuliskan tentang, menceritakan tentang sirah itu adalah bersandarkan kepada orang yang menceritakan kepada dia, dan orang yang menceritakan itu diberitahukan siapa yang menceritakan, dan seterusnya sampai ke bawah, atau dengan kata lain dengan sanad. Maka dengan demikian barulah berita itu akan menjadi benar dan layak untuk menjadi sumber hukum kepada umat Islam. Walaupun perkara-perkara yang diceritakan itu tidak boleh diterima oleh akal mujarrad kita, yakni berkaitan dengan masalah mukjizat umpamanya, perkara-perkara di luar jangkauan akal untuk meneliti atau memahami tentang hakikat al-mukjizah. Kita memahami akan mukjizat ini dengan at-taslim, yakni menerima sahaja daripada mukjizat tersebut. Macam mana air boleh keluar daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana bulan itu boleh terbelah, macam mana makanan yang sedikit boleh menjadi banyak setelah disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut akal mujarrad kita, tak boleh nak menerima jari-jari boleh keluar air, ataupun makanan sedikit boleh bertambah banyak, ataupun bulan boleh terbelah. Akan tetapi itu berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai hubung kait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkara itu adalah diterima dengan taslim, yakni dengan hati kita dan keyakinan kita dan percaya benda itu berlaku. Ini saya katakan untuk menolak atau sebagai satu jawaban kepada marhalah yang kedua, satu peringkat yang kedua di dalam penulisan sirah itu, iaitu tepatnya permulaan abad yang ke-9, di mana abad ini adalah rancak dengan kecenderungan kepada saintifik atau madhabul ilmi,
yang segala sesuatunya akan dinilai dengan sains atau dengan akal atau pandangan falsafah mereka sendiri atau ideologi mereka sendiri, maka dengan demikian perkara-perkara yang tak boleh diterima oleh akal itu akan ditolak oleh mereka. Madrasah ini muncul pada permulaan abad yang ke-9 dan sebahagian daripada para pemikir-pemikir muslimin terpengaruh dengan aliran yang seumpama ini, yaitu khususnya pada masa setelah penjajahan Inggris ke Mesir yang bertujuan untuk memutuskan hubungan ulama Al-Azhar dengan kaum muslimin di dunia ini. Maka mereka berjaya sehingga sebahagian daripada pemikir-pemikir umat Islam pada waktu itu terpengaruh dengan aliran dan ideologi yang seperti ini. Seperti di antara mereka adalah Hussein Haikal yang menulis tentang hayat Muhammad, yaitu kehidupan Nabi Muhammad. Ini adalah salah satu kitab sirah yang ditulis oleh penulis yang terpengaruh dengan aliran untuk mengedepankan tentang sains dan menolak perkara-perkara yang tak boleh diterima oleh akal. Oleh kerana itu, penulis ini sendiri mengatakan bahawasanya dalam kitabnya Hayat Muhammad, dia mengatakan sesungguhnya aku tidak mengambil daripada catatan-catatan atau nuktah-nuktah sirah dan juga catatan-catatan daripada sirah ini daripada hadis, melainkan aku akan analisa mengikut sains, yakni mengikut kemampuan dia di dalam memahami tentang hakikat mukjizat itu sendiri, mengikut keilmuan atau saintifik ada kajian yang telah dilakukan oleh beliau, sehingga banyak daripada mereka juga yang mentakwilkan tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada perkara-perkara yang boleh diterima oleh akal. Di antaranya mereka mentakwilkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, itu adalah merupakan mimpi. Kemudian mentakwilkan tentang malaikat yang diturunkan oleh Allah dalam perang Badar, itu hanya sebagai satu pemberi semangat kepada Nabi dan juga kaum muslimin untuk bersemangat di dalam berperang. Tiada hakikat malaikat turun bersama dengan kaum muslimin ikut berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun mereka mentakwilkan tentang burung ababil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu penyakit yang diberikan oleh Allah kepada Abraha dan juga tentera-tenteranya. Di antara yang mengikuti kepada ideologi seumpama ini adalah Muhammad Farid Wajdi dalam kitabnya bertajuk Sirah Muhammadiyah Tahta Daw'il Ilmi wal Falsafah. Sirah Nabi Muhammad di bawah pandangan ilmu dan juga filsafat atau falsafah. Pada akhirnya madrasah yang seumpama ini tidak mendapatkan satu sambutan yang memberangsangkan, dan banyak yang menolak daripada kalangan ulama-ulama yang termasyhur daripada kalangan kaum muslimin, yang pada akhirnya madrasah ini tidak mendapati sokongan daripada pengikut-pengikut mereka, dan tetaplah ilmu sirah hingga ke hari ini masih relevan mengikut kepada cara ulama silam atau ulama terdahulu di dalam penyusunan kepada ilmu as-sirah. Sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah memberikan ulasan tentang 10 perkara yang berkaitan dengan ilmu sirah dan juga pentadwinan ilmu sirah dan hubungan ilmu sirah dengan ilmu hadis, ilmu sirah dengan ilmu sejarah, dan munculnya beberapa madrasah di dalam cara penulisan atau manhajiyah, metodologi di dalam penulisan ilmu sirah itu, saya akan akhiri pertemuan pertama di dalam kelas fiqh sirah ini dengan memberikan beberapa manfaat hikmah daripada penulis mengkaji atau mempelajari kepada ilmu sirah. Ramai daripada kaum muslimin
yang kurang memberikan perhatian yang tinggi kepada penghayatan kepada ilmu sirah. Oleh sebab itu, kita melihat ramai sekali kaum muslimin, baik daripada kalangan anak muda atau dewasa, yang tidak mengenali tentang cara atau gaya hidup Nabi tercinta kita, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi petunjuk kepada kita. Tujuan dan hakikat pertama dan terpenting di dalam mengkaji ilmu sirah ini agar supaya setiap muslim dapat memahami, menganggap dan menggambarkan bahwa hakikat zahir dan batin Islam semuanya teradun di dalam penghidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. yakni mengkaji, mempelajari ilmu sirah, hakikatnya adalah mempelajari tentang Islam secara keseluruhan. Untuk lebih detailnya, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti memberikan lebih kurang ada 5 atau 6 faedah di dalam menjelaskan tentang hakikat atau manfaat daripada mempelajari ilmu sirah. Yang pertama, memahami pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda sendiri. Ini adalah untuk menentukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan sebagai manusia pintar, tetapi ianya adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu dan taufik darinya. Hikmah ini adalah untuk menjelaskan kepada semua manusia bahwasanya Nabi itu adalah bukan dinilai hanya kepintarannya sahaja, kebijakannya sahaja, walaupun beliau seorang yang pintar dan bijaksana. Akan tetapi lebih daripada itu, memahami tentang kepribadian Nabi sebagai seorang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepintarannya, kebijaksanaannya, perbuatannya itu menjadi sumber hukum. Bukan hanya orang menilai kepada Nabi seorang yang pintar dan bijak, akan tapi dia adalah seorang Nabi mendapat wahyu yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bila mana menilai orang lain karena kepintarannya, maka dia akan melihat kepada orang yang pintar itu hanya sebagai manusia pintar. Tapi kalau seseorang yang menilai kepada Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi, maka dia adalah melihat dirinya ini diutus oleh yang menciptakan orang-orang yang pintar di atas muka bumi ini. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Nabi SAW. Qul innama ana bashar, diungkapkan oleh Nabi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Idzan di dalam memahami basyariyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti difahami basyariyah nabawiyah, yakni manusia dan nabi, bukan manusia biasa. Apakah hikmah daripada kita memahami kepada Nabi sebagai manusia dan seorang nabi? Agar supaya tiada keraguan kepada mana-mana manusia menilai Nabi Muhammad SAW dalam perkataannya, perbuatannya, sikapnya, akhlaknya, diamnya, duduknya, melainkan kesemuanya itu dipantau oleh wahyu dan menjadi sumber hukum kepada umat Islam. Oleh karena itu, bila mana kita tengok kepada ulama yang menuliskan tentang Nabi SAW, beliau tuliskan tentang nama ceret Nabi SAW, nama keledai Nabi SAW, nama onta Nabi. Dalam beberapa sunan, Imam Tirmidzi dalam Syamil Muhammadiyah ataupun Imam Sufahani yang menuliskan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, menceritakan tentang nama kuda Nabi Sekap, nama keledai Nabi atau nama baglah Nabi adalah Duldul. Kemudian nama imamah Nabi yang dipakai As-Sahab. Pemberian nama kepada haiwan, nama onta Nabi Qaswa. Nama haiwan ini yang memberi nama itu adalah Nabi, sehingga ulama
mengumpulkan di dalam hadis mereka dan menjadi hadis. Di dalam kitab hadis nama-nama kepada hayawan, nama kepada kain yakni imamah yang dipakai oleh Nabi, bahkan nama kepada ceret, karena setiap kata yang keluar daripada Nabi itu adalah dikuatkan dengan unsur wahyu, maka dengan begitu kata-katanya, perbuatannya adalah merupakan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu bercakap daripada hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah supaya manusia seluruhnya dapat meniru dan mengikut, mencontohi dengan contoh yang unggul dalam segenap lapangan hidup yang harmoni. Dari itu juga dapat dijadikan sebagai dasar-dasar hidupnya. Yakni bila mana melihat kepada Nabi sebagai manusia dan sebagai seorang Nabi, maka di dalam mengikutinya tiada keraguan, sebab makhluk ini adalah dipantau sentiasa oleh wahyu yang diturunkan sentiasa oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau di dalam surat Wan-Najm, itu surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma kadzdzabal fuadu ma ra'a. Apa yang ditengok pandangan mata Nabi itu adalah tidak pernah dusta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berucap melalui lisannya, melainkan merupakan wahyu daripada hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma zaghal basaru wala tagha. Dan pandangan matanya itu adalah tidak pernah tergelincir. Allah sucikan matanya, Allah sucikan lisannya, Allah sucikan hatinya, bermakna sumber apa saja yang datang daripada Nabi SAW setelah disucikan hati, lisan dan mata, melainkan kesemuanya adalah datang daripada Allah. Tentunya ini adalah merupakan satu pegangan yang kuat bagi kaum al-muslimin. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud sesungguhnya pada diri Rasulullah itu menjadi contoh yang paling baik untuk menjadi ikutan kamu. yakni bagi siapa? Bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Yang ketiga, di dalam memahami atau hikmah mengkaji sirah adalah kupasan ilmu sirah itu dapat menolong manusia memahami dan mengecapi isi kandungan Al-Quranul Karim. Banyak di dalam Al-Quran cerita-cerita yang kita mungkin agak sulit nak memahami secara detailnya, melainkan bila mana kita mengkaji tentang ilmu sirah, tentang kisah hadithul ifk, tuhmahan kepada Siti Aisyah, diuraikan secara detail di dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu ilmu sirah itu mempunyai hubung kait yang erat dengan Al-Quran sebagai penafsir untuk memahami isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Yang keempat adalah agar setiap Muslim dapat mengumpulkan seberapa banyak yang boleh perbendaharaan kebudayaan dan pengetahuan Islam yang sebenar, sama ada pengetahuan bersangkutan dengan akidah, kepercayaan, hukum hakam dan tentang akhlak. Ini dapat diambil daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang kelima adalah membolehkan kepada para pendidik, para pendakwah mencontohi dan mengajar mengikut sistem pendidikan dan pengajaran yang sihat seperti mana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang pendidik, seorang penasihat, seorang guru dan petunjuk yang utama, seorang pemimpin, seorang suami, seorang yang berjiran dan lain sebagainya. Maka ini semua adalah menjadi sumber inspirasi kepada setiap kalangan dan setiap golongan untuk meneladani di dalam keadaan dan kepribadian mereka masing-masing yang terkumpul kepada kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kelas pertama kita pada kali ini dapat memberikan satu dorongan kepada kita, galakan kepada kita, motivasi kepada kita untuk lebih merasa haus untuk memahami dan menghayati akan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. 24 jam sentiasa mendampingi
indah dengan muzik Islamik dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Keadaan politik negeri Terengganu pada zaman Sultan Omar, Sultan Terengganu ke-9, memberikan ruang kepada ulama ternamanya seperti Tukku Tuan Besar atau Syed Muhammad bin Zainal Abidin untuk memainkan peranan yang penting. Kepribadian tinggi dan akhlak mulia Tukku Tuan Besar menyebabkan beliau bukan sahaja disanjung oleh masyarakat tetapi juga dihormati keluarga diraja Terengganu. Sehubungan itu beliau dikurniai kedudukan istimewa dalam pemerintahan Sultan Omar. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Ikuti rancangan Gemersik Maulid yang menampilkan Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi, Ustaz Don Daniel B. Ajid dan Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa. Bagaimana ketika Nabi SAW dilahirkan, baginda lahir, jadi apa yang Nabi tinggal kat kita? Nabi ada sebut dalam satu hadis yang itulah kegembiraan dan kebahagiaan pada Sayyidah Fatimah. Diiringi persembahan artis nasyid seperti Dakmi, Malik Suhaimi dan kumpulan Robito. Ya Rasulullah, biarlah aku hanya salamun alaikum padaku, ini dalil cinta. Dengarkan rancangan Gemersik Maulid pada 9 Oktober 2022 Ahad jam 9 malam di Radio IKIM dan tonton di TV IKIM www.tvikim.my serta di Facebook IKIM FM. Semarakkan cinta Rasul bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Anda mahu memberikan harta kepada anak anda, tetapi anda masih boleh menikmati harta tersebut selagi anda hidup. Mahu tahu caranya? Anda mahu membuat wasiat, tetapi anda bimbang wasiat itu nanti masih boleh dipertikaikan. Anda mahu tahu bagaimana menyediakan dokumentasi wasiat yang terbaik. Mahukah anda mendapat bimbingan untuk menguruskan harta yang ditinggalkan oleh ahli keluarga yang telah meninggal dunia dan mengetahui tata caranya? Sekali lagi kami membawakan kepada anda program khusus yang boleh menjawab bermacam-macam soalan berkaitan pengurusan harta. Program yang boleh membimbing anda untuk menguruskan harta dengan kaedah yang terbaik. Program yang mengandungi latihan dalam kumpulan yang akan sama-sama membincangkan permasalahan harta yang biasa kita hadapi. Bawalah masalah-masalah anda berkaitan harta kepada kami untuk diselesaikan dengan menghadiri program kami, kursus bimbingan dan panduan pengurusan harta keluarga Islam tahun 2022 yang akan diadakan pada 22 hingga 23 November 2022 di Dewan Besar IKIM. Yuran hanya RM450 sahaja. Untuk pendaftaran, hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6323 atau 325 atau layari laman web IKIM untuk maklumat lanjut. Setiap insan pasti akan mati, tetapi ada pahala yang tidak mati dan akan terus mengalir kepada insan. Nak tahu apakah amalan yang dibawa selepas kita mati? Salah satunya adalah sedekah jariah. Jom bersama-sama Perkim Datuk Keramat dalam membantu saudara baru menyediakan kemudahan asas kepada mereka. Ingatlah, biar sedikit sumbangan asalkan besar ganjaran. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian 011-1929-5997 atau layari FB Perkim Datuk Keramat. Kota Baru 89.8 FM. Bermusim tiada jawaban, terasing cinta dan harapan menagih di dalam tangisan
percayalah, di dalam tubuhku kau mengalir. Relakanlah dalam nafas hembus ku suarakan keinginan. Andainya ku rebah di sujud terakhirku, bisikan kalimat cinta teragu, jangan menangis. Batinku meraung memanggilmu, sulit ku rasakan merindumu. Harus bagaimana ku biarkan penantian. Jujur ku cintamu kekasihku, percayalah, di dalam tubuhku kau mengalir. Relakanlah dalam nafas hembus ku suarakan keinginan. Andainya ku rebah di sujud